Dia tengah recording macam biasa kita mula dengan Fatihah. Kita mulakan Fatihah ini baru baca doa. So mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min huzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurna wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Alhamdulillah. So sebelum tu, korang ada nampak kat tepi tu, yang 3 segi, 4 segi dengan bulat tu, saya ada buat kat tepi tu, saya ada buat pool tau. So you guys pergi tengok dekat situ, ada pool pasal julat ketinggian. And then ada berat badan, saya typo kat situ. Lepas tu ada kebolehan menggelur lidah. Dan juga kebolehan menggelur lidah. So yang vote kat sini baru 14 orang. So awak boleh vote dulu, nanti kita nak guna data ni untuk kita punya kelas lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak cerita pasal variasi, which is adalah tajuk yang terakhir untuk bab tingkatan 5 bio, sebab bab 13 hari tu kita dah habis. Now, so bila kita cakap pasal variasi, okay, ni tadi Mirza ada cakap dengan saya. So apakah itu variasi? Variasi adalah perbezaan. Keyword dia adalah perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan dalam spesies yang sama. Keyword dia perbezaan, spesies dan sama. Contohnya macam kita manusia. So apakah variasi yang ada kat manusia? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sebab tu awak tengok pool kat tepi tu. So variasi adalah perbezaan ciri organisma dalam spesies yang sama. So kenapa manusia ni, bayangkan semua muka budak lelaki macam Amsyah. Macam kalau budak perempuan katakanlah bayangkan semua macam Farisha. Macam mana kita nak tahu yang itu Farisha, yang mana satu Mirza, yang mana satu Farah kan? Macam mana yang mana satu Elis kalau muka semua sama. So senang kata variasi tu kepentingan variasi adalah untuk membezakan. Okay, mana satu. Now, so selain daripada itu, variasi ni sebenarnya yang kita boleh nampak adalah fizikal luar, fenotip yang luar. So, apakah kebaikan atau kepentingan variasi? Kepentingan variasi adalah membenarkan alam memilih sifat yang baik dan singkirkan sifat yang buruk. Okay, nak membenarkan alam ni saya nak cerita macam dinosaur. Dinosaur kan ada spesies-spesies dinosaur yang memang dah pupus, ada yang masih lagi hidup. Contohnya, saya ambil satu contoh. Hai Fad, Assalamualaikum. Kalau saya tak silap tau, kalau korang rajin tengok National Geography, ada tak kat dalam ni yang rajin tengok National Geography? Oh tak lipas. Lipas adalah spesies serangga yang hidup daripada zaman dinosaur. Pernah dengar tak? You guys pernah dengar tak? Lipas tu actually adalah antara spesies yang paling primitif, yang paling lama yang ada dekat dunia ni. Okay, so ada sifat-sifat yang kat lipas tu yang membenarkan alam pilih dan singkirkan sifat yang buruk ni. Kita kata ada yang sifat-sifat tu yang tak diperlukan. Saya tak dapat contoh yang baik, nanti saya tunjuk. Okay, now kedua adalah untuk membenarkan alam pilih sifat baik. Kedua adalah untuk kemandirian. Okay, untuk survival. Yang ni saya cerita ni saya tahu. Ketiga, disebabkan oleh variasi kita boleh bentuk spesies yang baru. Melalui apa? Melalui proses pindah silang. Kat mana korang pernah dengar perkataan pindah silang ni? You guys pernah dengar perkataan pindah silang ni kat mana? Meiosis ke mitosis? Meiosis. So meiosis, okay, ini adalah awak dengar perkataan pindah silang tu adalah pembiakan silang. Oh, pembiakan silang. Tak apalah saya tulis pindah silang. Pembiakan silang. Okay, saya yang salah. Okay, ni adalah pembiakan silang. Okay, pembiakan silang. Okay. Pembiakan silang. Crossbreed. Okay. Nah, so hari ni kita nak cerita, okay, variasi ada 2 jenis. Satu adalah variasi selanjar. Satu lagi adalah variasi tak selanjar. Nah,
Kalaulah saya nak cerita apakah itu variasi selanjar, variasi selanjar adalah variasi yang sentiasa berubah. Lalu kalau saya ajar dekat budak-budak saya, kata macam mana awak nak beza variasi selanjar dengan variasi tak selanjar? Selanjar, saya kata selanjar ni macam perkataan dia adalah sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Kalau tak selanjar, tak. Kataan dia kat sini, tak selanjar, tak berubah. Maksudnya korang makan apa-apa pun tak boleh berubah. Contohnya awak dilahirkan darah O. Ada tak makanan yang boleh tukar darah awak jadi darah AB? Ada tak? Tak ada. So basically kalau variasi tak selanjar adalah variasi tak berubah. So saya ulang lagi sekali. Right, hari ni kita cerita pasal variasi sebab Radi baru masuk. So variasi ni adalah perbezaan spesies yang sama. Keyword dia perbezaan organisma dalam spesies yang sama. Kepentingan variasi, saya pilih ambil satu adalah untuk kemandirian. Saya akan cerita pasal kemandirian ni, pasal rama-rama. Now, variasi ni ada dua jenis. Satu adalah variasi selanjar dan satu lagi, Allahu Akbar, satu lagi adalah variasi tak selanjar. Nah, kalau variasi selanjar, variasi ini sentiasa berubah. Dia boleh berubah. Kalau tak selanjar, tak berubah. Maksudnya, korang makanlah makanan apa pun, dia tak akan berubah. Okay. Now, kalau yang baru masuk, you guys boleh tengok kat paling tepi tu saya ada pool tau. Pool kat situ kita ada julat ketinggian, kita ada Syaz masuk, hai. Kita ada julat ketinggian, kita ada berat badan dan juga lagi kita ada kebolehan menggulung lidah. So saya bagi awak 3 ciri tau daripada pool kat tepi tu. Kita ada berat badan. Okay, saya tahu contoh kat sini. Ketinggian. Okay, ketinggian. Shooting. Hai shooting. Ketinggian. Kita ada ketinggian. So siapa yang baru masuk boleh jawab pool kat tepi tu. Kita ada ketinggian, kita ada berat badan. Satu lagi kebolehan menggulung lidah. Kebolehan gulung lidah. So, kalaulah ketinggian, awak rasa ketinggian ni dia boleh berubah-ubah tak? Ketinggian. Boleh berubah tak? Boleh. Boleh. So, awak rasa ketinggian masuk mana? Selanjar ke tak selanjar? Selanjar. Yes, kita masukkan sini adalah ketinggian. Katakanlah kalau berat. Berat awak memang statik ke? Dari awak kecil sampai sekarang berat tu statik ke? Tak kan? So kalaulah masukkan berat tu kita masuk mana? Selanjar ke tak selanjar? Selanjar ke tak selanjar? Selanjar. Yes! Sini adalah berat. Kebolehan menggulung lidah. Saya tak boleh gulung lidah. Awak cakap lah, oh, cikgu praktis hari-hari cikgu. Practice make perfect. Saya memang tak boleh. Dari saya kecil saya tak boleh. So kebolehan menggulung lidah tu variasi selanjar ke tak selanjar? Saya tak boleh gulung lidah. Awak suruhlah saya buat macam mana. Cikgu buat slow-slow. Cikgu pegang ke apa ke? Boleh. So kalau kebolehan menggulung lidah ni, dia boleh berubah ke ataupun dia tak berubah. Maksud tak berubah kat sini memang dah lahir dah. Memang macam tu. Dah tak boleh ubah. So, kebolehan menggulung lidah ni kita masuk variasi selanjar ke tak selanjar? Tak selanjar. Yeah. So kalaulah yes, very good, tak. So kalaulah variasi tak selanjar, contohnya adalah kebolehan menggulung lidah. Okay. Kebolehan gulung lidah. Selain daripada tu gulung lidah. Selain daripada tu kita ada kumpulan darah. Maksudnya macam ni, hari tu korang dah test kan? Kumpulan darah A, B, tahun lepas kan? Kumpulan darah A, B, AB dan juga O. Nah, kumpulan darah ni awak tahu memang dah dilahirkan kalau awak darah A sampai bila darah A. So basically dia tak berubah. So kita kata variasi tak selanjar ni dia tak berubah. Okay? Ataupun kita kata variasi tak selanjar ni tak ada ciri perantara. Maksudnya sama ada dia yes or no. So saya tambah sikit tau. Variasi tak selanjar ni dia tiada ciri. Alright, okay Aisyah. Okay, tiada ciri perantara. Tiada ciri
perantaraan. Okey, apakah maksud ciri perantaraan? Maksudnya macam ni, yes or no. Tapi kalaulah ketinggian dia ada ciri perantaraan, maksudnya saya tak boleh nak beza katakanlah berat antara Adlin ke dengan Syaz. Untuk mata saya dia lebih kurang sama. Saya tak boleh nak cakap katakanlah Syaz tu berat dia 45, Adlin 46. Macam mana korang nak tahu beza antara 45 46? Nampak beza tak kalau berat? So basically kita tak nampak beza. So kalaulah untuk variasi selanjar, yang ini dia ada ciri perantara. Ciri perantara tu maksudnya perbezaan tu tak jelas. Sini ada ciri perantara. Perantaraan. Contohnya macam warna kulit. Warna kulit masuk variasi selanjar ke tak selanjar? Warna kulit masuk variasi selanjar ke tak selanjar? Your skin colour. Selanjar ke tak selanjar? Warna kulit. Boleh berubah ke atau langsung tak berubah? Selanjar ke tak selanjar? Warna kulit awak, your skin colour, selanjar ke tak selanjar? Ya, very good Amsha. Dia adalah warna kulit. So, warna kulit kita adalah variasi selanjar. Warna kulit. Sebab warna kulit ni, ingat tak? Saya ingat dulu masa saya rajin untuk masa saya lagi ada TV3 kan. Sekarang dah tak tengok TV. Yang iklan Garnier yang dia tulis tona color berubah menjadi pada apa? Dia pergi buat shading kan 1 hingga 10. Berubah daripada tona color katakanlah 7 pergi ke 4. Maksudnya akan jadi lebih cerah. So itu kita kata adalah sebagai ciri perantara variasi selanjar. Nah, saya ambil tinggi dan berat. Nah, kalau tinggi dengan berat, kita boleh ukur ke tak boleh ukur? Kalau kebolehan menggulung lidah, boleh ukur tak? Ada tak alat penimbang untuk menimbang ketinggian atau berat? Ada tak? Ada. Ada. So kalaulah boleh diukur, yang ini kita kata adalah boleh diukur ataupun kita kata sebagai kualitatif. Kuanti. Boleh diukur, so kita kenali sebagai kuantitatif. Kuantitatif. Saya dah mulalah ni. Okey, kuantitatif. Okey, kalau yang ini kita kata yang ini tiada ciri perantara. Yang ini pula tak boleh diukur, kita kata sebagai kualitatif. Tidak boleh diukur. Tidak boleh diukur. So kalau kita kata tidak boleh diukur, this one kita kenali sebagai kualitatif. Okay. Yang ini kita kata adalah sebagai tidak boleh diukur, which is kualitatif. Dan satu lagi dari segi graf. Kalau graf macam ni, korang panggil graf ni apa? Kalau belajar, dia ada tinggi, ada sikit-sikit. Ni nak panggil dia sebagai apa ni? Graf apa ni? Graf loceng. Yang ini adalah kita kata graf ni adalah bentuk loceng. Graf loceng ataupun nama lain ni korang ada tak sebut dia sebagai taburan normal? Ada tak belajar? Taburan normal. Korang so ini kita kenali sebagai taburan normal. So kalaulah kita tengok kat sini, jom kita tengok data tau. Data yang daripada pool tu. Okay, jom bismillah. Okay, now pool, siapa yang dah vote, korang boleh tengok kat situ. So sekarang yang vote saya tengok dulu ketinggian tau. So ketinggian dekat sini 25 orang. So yang purata ini adalah taburan normal tau. Taburan normal kat sini ketinggian mostly adalah 155 hingga 159. So saya buat kat sini tau. Kebanyakan yang ramai taburan normalnya adalah di sini adalah 155 hingga 159. Lepas tu daripada pool tu, yang tinggi betul antara 165 hingga 169, kat sini Fakrul tak masuk ni. So ada seorang je. So kita ada seorang je daripada graf tu. 11 orang yang masuk kelas hari ini, 11 orang ketinggian awak adalah antara 155 hingga 159. Kemudian ada 4 orang kat sini lah. Kata ada 4 orang
yang ketinggiannya antara 145 hingga 150. Salah tulis ni Mariana, ni sepatutnya 149 ni. 145 hingga 149. Tak apa So kat sini adalah katakanlah 145 ni ada 4 orang. So awak nak cari orang yang tinggi 140 kat sini tak ada. So basically ini yang kita panggil dia adalah sebagai taburan normal. So taburan normal kita ada kat sini, kita ada yang purata ramai dalam kelas awak, kesimpulannya dalam kelas awak ketinggian ramai pelajar dalam kelas 5 UM dan 5 UPS ini adalah antara 155 hingga 159. Okay, now kita tengok berat pula. Okay, now berat. Okay, now berat pula kita tengok kat sini. Okay, kita ada 28 orang yang vote untuk berat. So kebanyakan awak, berat awak adalah antara 40 hingga 44. Okay, so wow, ini ni korang memang kurus betul Okay, now lepas tu average kat sini 9 orang 140, 144 tau. So average kat sini adalah awak nampak adalah daripada 50 hingga 59 adalah dapat 5 orang. So senang kata 5 orang dalam kelas awak berat antara 50 hingga 54. 5 orang lagi berat dia antara 55 hingga 59. Okey, yang kurang antara 35 hingga 39 ada seorang je. Yang lebih daripada 70 ada seorang saja. So basically bila kita buat graf dia lebih kurang graf dia macam ni. So tapi sebab tak ramai, so tak adalah kan. So graf tu nampak tak cantik lah. Now kebolehan menggulung lidah. So kebolehan menggulung lidah, ya dengan tidak. So kita ambil kat sini kan, kebolehan menggulung lidah. Satu ciri ni kebolehan menggulung lidah. Ya ada 20 orang, tidak ada 8 orang. Okey. Nah, kebolehan menggulung lidah itu kita panggil dia ciri. Ciri kita boleh pecahkan kepada trait dominan dan juga trait resesif. So kalau lah kat sini, kebolehan menggulung lidah, ya tu 20 orang, lebih ramai, yang boleh gulung lidah tu ramai. So kita kata itu ciri dominan atau ciri resesif. Kebolehan menggulung lidah, yang boleh gulung lidah tu 20 orang. Yang tak boleh gulung lidah tu ada 8 orang. So yang boleh gulung lidah ni kita kata dia sebagai dominan ke resesif. Kebolehan menggulung lidah saya tulis kat situ. Kebolehan menggulung lidah kita kata dominan ke resesif. Yang boleh gulung lidah tu ada 20 orang. Yang tak boleh gulung lidah tu ada 4 orang sahaja. So yang boleh gulung lidah tu kita kata itu trait dominan ke trait resesif. Yes, very good Farisha. So dekat 3 ni saya tulis kat sini kebolehan gulung lidah. So yang boleh, yang boleh gulung, okay, ataupun saya tulis sebagai boleh lah. Saya tulis sini sebagai boleh. Boleh ni adalah dominan. Kalaulah kita kata dia tidak ni kita panggil dia adalah sebagai resesif. Now kalau awak tengok kat sini, lesung pipit. Actually lesung pipit is dimple. Sebenarnya dimple tu tak semestinya yang kat sini. Okay, sebenarnya kalau korang senyum ada lekuk, itu pun sebenarnya adalah lesung pipit. In biology, okay, yang ni saya betulkan sikit term. Selalu kan kita ingat lesung pipit yang sini je kan. Ada orang lesung pipit sini, macam ada, kalau katakanlah anak saya ada lesung pipit sini, ada sebelah je. So lesung pipit tu adalah bila korang senyum ada something dia ada lekuk. So, kalaulah dalam buku teks awak, lesung pipit ni bahasa Inggeris panggil as the dimple. So lesung pipit sebenarnya dia adalah ciri dominan. So lekuk, ini lekuk, bila korang senyum ada lekuk, itu adalah lesung pipit. Tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita, biasa kita kata yang cantik, yang sweet, pemanis kat tepi tu. Okay, so yang ada lesung pipit kita panggil sebagai dominan. Yang tak ada adalah resesif. So senang kata korang susah nak cari orang senyum yang tak nampak lekuk. Susah. So kebanyakan orang senyum mesti dia ada lekuk. So itu kita kata dia ada lesung pipit ataupun in English we call as dimple. Now ketinggian. Ketinggian ni yang paling banyak adalah tinggi. Basically walaupun kalaulah kita tengok tepi ni kan. Katakanlah 145 hingga 150 ini kita kategorikan dia masih lagi tinggi. Kerdil is like dwarf. Orang kerdil. So basically 145 hingga 150 ni yang siapa ketinggian antara tu sebenarnya kita boleh masih consider sebagai tinggi. So tinggi kita panggil dia sebagai
dominan. So kesimpulannya dekat sini. Kita ada dua jenis variasi, satu adalah variasi selanjar, satu lagi variasi tak selanjar. Variasi selanjar adalah variasi yang boleh diukur, kuantitatif. Dan saya tambah satu, variasi selanjar dipengaruhi oleh dua faktor. Dipengaruhi oleh oleh faktor persekitaran dan juga faktor genetik. Saya ambil satu adalah warna kulit. Kenapa kita katakan tadi saya cakap warna kulit adalah variasi selanjar. Variasi selanjar saya kata kat sini dia dipengaruhi oleh dua faktor. Satu adalah faktor persekitaran. Okey. Satu lagi adalah faktor genetik. Maksudnya macam ni. Kalaulah katalah Farah memang genetiknya dia adalah putih. Katalah Farah putih. Okey. Kalaulah Farah dia berjemur hari-hari dia main, dia boleh tak gelap? Boleh kan? So, kalaulah variasi selanjar, dia dipengaruhi oleh persekitaran dan juga genetik. Okay, saya nak ambil satu contoh yang paling menarik. Selain ketinggian, berat badan dan warna kulit, saya tambah IQ, kepandaian. Sebenarnya, kepandaian dipengaruhi oleh faktor genetik. Tetapi kepandaian juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Maksudnya kalau korang baca buku, korang boleh jawab. Kalau korang tak baca buku, korang tak boleh jawab. So, saya tambah kat sini berat badan, ketinggian, saya tambah kat sini adalah kepandaian. Okay. So saya nak cakap kat sini Tuhan tu, orang kata Tuhan tu tak kejam. Tak adalah Tuhan tu letak kepandaian IQ tu dekat variasi tak selanjar. Maksudnya tak adalah orang tu dilahirkan terus pandai, terus bodoh. Maksud saya macam tu, terus pandai atau tak pandai. Okay. So basically kepandaian sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor, genetik dan juga persekitaran. Sebab tu ada je orang yang memang pandai tapi suddenly dia boleh mengalami kegagalan. Okey, itu dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Apakah itu faktor persekitaran? Maybe kesihatan mental diorang, maybe ada masalah keluarga, maybe diorang malas. So basically kepandaian itu adalah variasi selanjar. Memang ada orang dilahirkan genetically pandai, yang jenis photographic memory. Dia tak payah tulis apa-apa, dia pandang je, dia boleh faham. So itu adalah genetik. Tapi kalaulah dia tidak ada usaha, dia langsung tak join the class, pun dia susah nak dapat markah yang cantik. So, variasi selanjar kepandaian dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan juga genetik. Tetapi, kalaulah kita kata tak selanjar, contohnya macam kumpulan darah dan juga kebolehan menggulung lidah. So, yang ini kita kata adalah variasi tak selanjar. Korang tak boleh makan apa-apa nak ubah darah awak. Cikgu, saya nak tukar darah saya sebagai darah O. So, bila saya jadi darah O, saya boleh derma darah saya pada ramai orang, which is you can't. Kalau awak dilahirkan darah A, awak darah A, so tak boleh buat apa-apa. So boleh faham tak kat sini? Okay, so saya rasa okay kot. So kalau lah awak tengok kat sini, tadi kita kata variasi dipengaruhi oleh berapa faktor, dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan juga faktor genetik. Now, dalam faktor genetik, okay, yang paling famous sekali adalah pindah silang. So pindah silang ni dia berlaku pada profasa 1. Kemudian penyusunan bebas kromosom masa metafasa 2. Persenyawaan rawak dan yang ini yang macam X-Men adalah mutasi. Kalau persekitaran dipengaruhi oleh suhu, cahaya dan juga pH. Alright. So kita tunjuk satu nota. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul berapa? Pukul 11. So saya habiskan saya buat latihan pukul 11 suku. Okay, now, ini tadi saya kata variasi, saya ambil satu, kepentingan variasi adalah untuk kemandirian. Okay, now kemandirian. So, kemandirian ni, kita tengok kat sini adalah satu, kebolehan variasi adalah untuk mengecam individu. Okay. Okay, mengecam individu. Okay. Now, macam saya kata, kita kalau disebabkan ada variasi, kita tahu Farisha yang mana satu, Mirza yang mana satu, Alia Ashikin yang mana satu, sebab everybody is different.
Even though we are in the same species, tapi kita ada feature-feature yang berbeza. So, kita punya kebaikan variasi dapat mengecam individu. Now, dan satu lagi, biasanya variasi ni kita tengok adalah fenotip. Dan saya nak cerita yang ini, kepentingan satu variasi adalah untuk kemandirian. Now, kita nak cerita, yang ni cerita ni betul lah. Bukan saya buat-buat cerita. Now, kita nak cerita, kita ada dua jenis rama-rama. Satu adalah rama-rama cerah, satu lagi rama-rama yang gelap. Dulu-dulu sebelum ada ini cerita sejarah, awak ingat tak revolusi perindustrian yang orang jumpa tin semua tu, industri masa tu buat kereta, baru start nak kereta. Korang ada belajar tak sejarah revolusi industri? Perkilangan, masa tu kita kilang baru nak naik. Saya rasa masa perang kot. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ada tak dengar? Ke sebelum perang tu? Ada tak belajar? Ada. So, dalam revolusi industri ni, sebelum adanya revolusi industri, okay, rama-rama cerah ni banyak. Sebelum revolusi industri, rama-rama cerah ni banyak. Lepas tu, bila ada revolusi industri, berlakunya banyak pencemaran, okay, berlaku banyak pencemaran, rama-rama cerah ni pula jadi sikit. Dan juga rama-rama gelap ni jadi banyak. Kenapa? Disebabkan banyak sangat asap. Rama-rama gelap ni dia boleh menyamar. Dia boleh blend in dengan dia punya persekitaran. So bila dia boleh blend in dengan persekitaran, dia tak nampak oleh pemangsa. So senang kata, bila pencemaran, okay, rama-rama gelap hidup lebih baik. Kenapa? Sebab dia tidak mudah dilihat oleh pemangsa. So yang ini kita kata ini adalah satu ciri kemandirian. So oleh itu, kemandirian. So oleh itu rama-rama warna cerah waktu berlakunya pencemaran jadi sikit. So kemandirian dari segi apa dapat menyamar. Okay, now ini tadi kita dah kata keperluan variasi adalah untuk kemandirian. Membolehkan alam sekitar memilih sifat yang baik. Dan satu lagi pembiak silang. Okay, ni tak ada masalah. Variasi selanjar tadi kita dah cakap ini adalah ciri tak ketara, contohnya warna kulit. Kalau katakan tak selanjar, contohnya cap jari. Tapi saya tak boleh suruh awak buat cap jari sebab susah, korang tak ada stamp pad. So kita ada 3 jenis, kita ada lengkung, gelung pola, gelung dan satu lagi adalah pusar. Nah, tadi kalau awak nampak kat sini, variasi selanjar ni dipengaruhi oleh persekitaran dan juga genetik sebenarnya. Kenapa saya kata genetik? Sebab memang ada orang dilahirkan warna dia, kulit dia putih, dia memang putih. Okay, tapi kalau dia sentiasa bawah matahari, dia akan jadi gelap lah. Tapi kalau variasi tak selanjar, dia tak dipengaruhi oleh persekitaran. Dia hanya dipengaruhi oleh genetik. Maksudnya kalau lah orang tu jenis darah A, sampai bila dia darah A? Okay, now persamaan dan perbezaan, you guys boleh tengok ni dalam buku teks awak. Pada muka surat 260. So, persamaannya dua-dua ni adalah variasi. Perbezaannya adalah kalau yang ini dipengaruhi oleh persekitaran, sini dipengaruhi oleh gen. Okey, kalau sini dipengaruhi oleh banyak gen, sini dipengaruhi oleh satu gen sahaja. Nah, punca variasi kita ada dua. Satu adalah faktor persekitaran, satu lagi faktor genetik. Soalan saya, kalau variasi selanjar dipengaruhi oleh apa? Faktor apa? Selanjar. Variasi selanjar dipengaruhi oleh apa? Sekejap. Variasi selanjar yang contohnya berat badan, ketinggian, warna kulit dipengaruhi oleh apa? Faktor persekitaran dan faktor genetik atau faktor persekitaran sahaja atau faktor genetik? Selanjar, warna kulit. Persekitaran dengan genetik. Yes, persekitaran dan juga genetik. Kalau katakanlah saya kata kebolehan menggulung lidah, dia dipengaruhi oleh apa? Genetik. Genetik. Kalau awak tengok sini kan, punca variasi, dia kata kat sini variasi selanjar dipengaruhi oleh persekitaran. Tapi saya nak tambah sikit kat sini, kalau lah ikut dia variasi selanjar ni, awak fikir dia mesti ada juga kaitan dengan genetik. Kalau orang tu tinggi, dia akan jadi tinggi. Okay, kalau dia rendah, dia akan jadi rendah lah. Nah, saya nak cerita pasal suhu, cahaya dan pH. Okay, nah, yang ini proses dia, kita cerita dulu yang genetik. Saya dah buat short form je, pendek-pendek je tau. Yang ni you guys boleh baca. Kalau genetik, dia berlaku masa
pindah silang ni dia berlaku pada profasa. Meiosis 1 masa profasa 1 masa meiosis. So dia menghasilkan kombinasi gen. So ini adalah proses pindah silang. So proses pindah silang ni dia berlaku dekat mana? Kita kata dia berlaku dekat kiasma. So therefore nampaklah dia color-color lain. Okay. So faktor yang kedua, penyusunan bebas kromosom. So ingat penyusunan bebas kromosom berlaku masa metafasa 1. So ingat keyword dia. Okay. Kalau kita kata dia adalah pindah silang P. Pindah silang. Okay. Dia berlaku masa profasa 1. Semua satu. Kalau kita kata dia penyusunan bebas kromosom, susun tu kat mana? Menyusun. Ingat penyusunan, menyusun masa metafasa 1. Okay. So susun. Awak akan dapat semua hijau ataupun belang-belang ataupun dapat semua warna pink kalau kat sini. Okay. Persenyawaan berlaku secara rawak. So yang ini adalah sperma dengan ovum. Masa sperma dengan ovum, dia jumpa adalah secara rawak. So basically sebab tu korang tengok adik-beradik. Walaupun you guys adalah daripada mak ayah yang sama, tetapi muka berbeza. Sebab setiap kali sperma dengan gamet tu berjumpa, sperma dengan gamet tu tak sama. Sebab tu kita kata kat sini persenyawaan adalah rawak. Okay, dan akhir sekali adalah mutasi. So mutasi ni yang kita akan belajar next week lah. Mutasi ni kita ada dua jenis. Satu adalah mutasi gen, satu lagi adalah mutasi kromosom. So apakah itu mutasi? Apa yang korang faham pasal mutasi? Contoh mutasi tu macam cerita Spider-Man, macam cerita X-Men. So what do you understand about mutation? Apakah itu mutasi? Apakah itu mutasi? Perubahan. Kalau awak tengok, saya obses sikit dengan Spider-Man kan. Kalau awak tengok cerita macam dia Peter Parker, yang Spider-Man lama lah, yang baru ni korang tak nampak kot. Yang Tom Holland korang tak nampak. Dia kena gigit dengan spider and then suddenly dia dapat superpower. So what is that? Perubahan apa? Yang berlaku secara apa? Secara? Spontan. Ya, perubahan yang berlaku secara spontan. Tetapi biasanya mutasi ni menyebabkan penyakit. Okay, so dalam cerita superhero, mutasi dapat superpower kan. Tapi sebenarnya mutasi dalam real life, mutasi ni akan menyebabkan penyakit. So mutasi kita ada dua jenis, satu adalah mutasi kromosom, satu lagi adalah mutasi gen. Nah, kalau mutasi kromosom yang paling famous, awak ingat tiga penyakit sindrom yang paling famous. Kita ada mutasi, kita ada sindrom Down, kita ada sindrom Klinefelter, kita ada sindrom Turner. So basically itu semua adalah mutasi kromosom. Okay. Nah, kalau kita kata kat sini mutasi, jika mutasi berlaku pada gamet, okay, ciri-ciri ini dapat diwarisi. Tetapi jika mutasi itu berlaku pada sel soma, dia tidak dapat diwarisi. Contoh mutasi berlaku pada sel soma macam ni. Orang tu kena skin cancer. Contohnya sebenarnya dia sihat, dia okey. Tapi disebabkan dia selalu, ni selalunya mutasi skin cancer ni selalu kena Mak Saleh. Mak Saleh kan melanin dia sikit kan, dia putih kan, dia tak ada melanin. Lepas tu dia suka, awak tahu tak yang apa kita panggil yang surfer yang dia main surf dekat ombak besar tu, you guys panggil apa Saya tahu yang tu, yang dia selalu berpanas dekat tepi pantai, dia ambil ombak besar tu, dia main surfing Yang itu tu biasanya orang yang surfer tu, biasanya dia senang kena skin cancer. Kenapa? Sebab dia dapat cahaya matahari yang terik. Maksudnya, genetiknya itu yang kita panggil dia adalah sebagai sel soma. Maksudnya, dia dilahirkan dia tak ada kanser. Dia okey je. Tapi disebabkan exposure dia dekat sinaran cahaya matahari UV ray tu terlampau lama, terlampau banyak, menyebabkan sel soma tu mengalami mutasi. So, dia kena kanser. Ataupun orang tu isap rokok yang heavily smoker. Dia dilahirkan dia normal, dia okey. Tapi disebabkan dalam rokok itu ada bahan karsinogen, ia menyebabkan paru dia mengalami mutasi. Senang kata badan dia mengalami mutasi, dia boleh kena kanser paru. So senang kata kalau orang kena kanser paru, macam skin cancer tu, itu adalah tak dapat diturunkan. Kenapa? Sebab ia berlaku pada sel soma. Boleh faham tak? Kalaulah ia berlaku pada gamet, kanser itu adalah berlaku pada gamet, dia boleh diturunkan, dia boleh diwarisi.
Alright. So kesimpulannya, ada certain kanser boleh diwarisi, ada certain kanser tak boleh diwarisi. Kita tengok dekat mana. Now, katakanlah last kali, dah habis banyak bebel lah ni. Last kali adalah faktor persekitaran. So faktor persekitaran saya suka yang ni tau, tapi saya tak ada bunga ni. You guys pernah jumpa tak bunga ni? Yang ni korang panggil bunga ni apa ah? Saya tahu dulu makcik saya ada, tapi saya tak ingat nama bunga ni apa. Bunga kembang sebulan Apa nama bunga ni? Dia ada sekali sekelompok besar. What do we call this flower? Ada tak? Apa nak sebut saya tak tahu nak sebut ni. This flower. Pernah nampak tak bunga ni? You guys pernah nampak tak bunga ni? Selalunya kalau saya kat kampung, rumah makcik-makcik saya ada bunga ni. Rumah mak saya tak ada. Okay. Tak ada. Okay. Apa panggil Hamsyah? Bunga ni Hamsyah? Tak tahu. Nanti cuba tanya mak awak apa bahasa Melayu panggil. Dia ada satu nama tau makcik saya panggil. Tak adalah dia makcik saya panggil hydrangea ni. Tak adalah saya rasa. Dia ada nama dia. Macam saya tak ingat. Now, bunga ni actually dia boleh jadi indikator pH tau. Menariknya. Kalaulah bunga tu ditanam dekat merah jambu, warna pink ni, maksudnya tanah tu adalah alkali. Menarik tak? Kalaulah dia warna biru purple, biru, maksudnya tanah yang ditanam tu adalah asid. So kalau awak pergi rumah orang, awak tengok kalau bunga tu warna pink, maksudnya tanah tu ditanam kat tanah beralkali. Tapi kalau ditanam dekat bunga tu warna biru, tanah tu adalah tanah berasid. You guys pernah tak? Saya macam nak pernah buat eksperimen ni, tapi sebenarnya saya malas tanam pokok. So siapa ada kat rumah dia pokok ni, cubalah tanam. Ada tak siapa-siapa kat rumah pokok ni? Saya cek Google dah. 3 bulan. Ya, bukan 1 bulan. Ya, bunga 3 bulan. Terima kasih. Saya tahu dia ada bulan-bulan tu. Tapi saya tak tahu berapa bulan. Ya, bunga 3 bulan. Saya tanya, saya ingat makcik saya kata bunga 3 bulan sebab dia kembang 3 bulan. Kalau saya tak silap lah makcik saya cakap macam tu. Okay dah. So, cahaya dan suhu. Cahaya dengan suhu ni macam saya katalah. Kalau korang selalu berpanas, kulit awak akan jadi gelap. Okay. Kalaulah awak, katakanlah awak tak berpanas macam sekarang, korang duduk kat rumah je, korang cerah sikit lah kan. Nah, saya nak suka ni, kucing siam. Wow. Kucing siam mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu. Enzim ini hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. So, bahagian badan kucing siam yang mempunyai kawasan yang bersuhu rendah, contohnya telinga, muka, ekor, tapak kaki, ini warna gelap. So kesimpulannya macam ni. Kalaulah yang ini kan warna gelap kan. So maksudnya kat sini adalah enzim ni pH dia adalah lebih rendah. Suhunya adalah lebih rendah. Ni suhu adalah rendah. Saya pun sebenarnya baru tahu tau. It's very interesting facts. Kan? Ni suhunya adalah rendah. So suhu rendah adalah dekat muka, dekat telinga, dekat kaki. So suhu rendah sebab tu kulit dia, color dia begitu. Sebab enzim tu dia berfungsi pada suhu yang lebih rendah daripada suhu badan dia. Okay, so ini tadi dah tengok kombinasi color dan interaksi. Okay, saya nak bayangkan, katalah Amsyah ada kembar. Dia lahir sama. Cerita drama macam sinetron sikit lah. Cerita sinetron. Katakanlah saya tanam Amsyah lah, saya ambil Mirza B lah. Okay, Mirza Batrisha dia ada kembar. Lahir-lahir muka sama. Lepas tu tiba-tiba satu tu kena colik. Satu tu kena colik dengan orang kaya yang cukup makan. Okay, ni satu ni duduk dekat dengan orang kaya. Satu tu duduk dekat orang miskin yang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Okay, tapi genetically diorang sama. Tapi disebabkan diorang dibesarkan daripada sekitar yang berbeza, yang satu tu cukup sangat makan 1 hari 6-7 kali, yang satu tu makan sekali sehari sahaja. So dia akan nampak yang ini K ni akan mengalami obesiti, yang tadi tak cukup makan sehari dapat makan sekali je tu J ni Jenab ni, okay, Jenab ni dapat badan dia yang ideal ataupun dia yang kurus. So senang kata kesimpulannya, okay, variasi ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan juga faktor genetik. Nampak tak? Alright, so kita hari ni kita dah habis, Alhamdulillah. Okay, hari ni kita belajar adalah mengenai variasi. So variasi maksud dia lagi sekali saya cerita,
Variasi ni maksudnya adalah perbezaan spesies yang sama. So, apakah kepentingannya? Kepentingannya saya ambil satu adalah untuk kemandirian, survival. Okay? Now, dan juga dia menghasilkan spesies baru melalui pembiakan silang. Kemudian, kita cerita mengenai jenis variasi. So, variasi ada dua jenis. Satu adalah variasi selanjar. Satu lagi adalah variasi tak selanjar. So, awak ingat graf je. Kalaulah dia adalah taburan graf loceng atau taburan normal, itu adalah variasi selanjar. Sebab dia sentiasa berubah, macam berat badan awak, dia boleh berubah-ubah. Kalau variasi tak selanjar, dia punya graf ni kita panggil dia graf diskrit kot. Sekejap, saya tertinggal lah. Graf dia berbentuk diskrit. So, kita kata graf ni adalah diskrit. Okay. So, graf yang bentuk diskrit ni kita kata ini adalah untuk tak selanjar. Dan tak selanjar ni dia tak ada parameter atau alat untuk mengukur. Tapi kalau ni dia ada parameter, dia ada alat untuk ukur. Kita ada kg, kita ada cm. Okay, kalau ni dia tak ada. Okay, ni dah settle. So, faktor. Punca variasi dipengaruhi oleh dua. Satu adalah faktor persekitaran, satu lagi adalah faktor genetik. Okay, soalan saya. Kalaulah kita kata pindah silang tadi. Pindah silang tu berlaku dekat bila? Bila masa berlakunya pindah silang? Meiosis. Yes, meiosis mana satu? Profasa. Yeah, profasa mana satu? 1. Ya, profasa satu. Now, saya ambil tau. Okay, kesimpulannya. Okay, kenapa kena belajar? Kenapa kena belajar yang ini? Now, sekejap Okay, now. Bila lah kita tengok pindah silang, sekejap Aduh, sekejap Okay, pindah silang. Saya ambil pindah silang. Dan satu lagi adalah penyusunan semula kromosom ni. Okay, dia akan menghasilkan persamaan dua-dua ni. Dua-dua ni akan hasilkan dia akan hasilkan gamet yang berbeza. Dan dia tambah. Lepas tu, pertemuan antara gamet ini, dia berlaku secara rawak. Sini pertemuan gamet. Okey. Right. Kalau awak tengok sini pula, mutasi ni apa tadi kita kata? Apakah yang dimasukkan sebagai mutasi? Apakah yang dimasukkan sebagai mutasi? Apakah itu mutasi? Saya kata X-Men, Spider-Man. Tadi Farah ada cakap. Sekejap. Ada ke jawab kat tepi tu? Sebab saya punya dah mati bahkan saya. Okay. Mutasi adalah perubahan yang berlaku secara spontan. So, mutasi ada dua jenis. Saya tulis kat sini. Mutasi adalah satu mutasi gen. Satu lagi adalah mutasi kromosom. Okay. So, mutasi ni saya tulis kat mana lagi nak tulis. Mutasi ni sebenarnya apa? Dia adalah perubahan genetik secara spontan. Perubahan genetik gen secara spontan. Okay, senang tak tajuk ni? Saya rasa tajuk ni senang kot. Saya minta maaf tau, hari ni saya terpaksa juga buat kelas kan. Sebabnya saya fikir saya takut macam ni. Saya takut nanti orang dah tanya, kata sebab sekarang diorang dah start buat ulang kaji. So basically tanya bila nak habis syllabus. So basically ramai dah habis kan. Saya je tak habis lagi. So saya ada rasa takut sikit lah. Okay lah, kejap sebelum tu saya lupa pula saya nak bagi latihan. Kita relax je. Dan saya perasan korang tengah tak ada mood nak buat latihan. Tapi saya kena bagi latihan untuk pengukuhan. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Dah hai. Sekejap Quizzes. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap sabar. Variasi. Ya.
Tak, try call kalau nak Mila nak datang. Okay. Sekejap variasi, I'm looking for variasi. Tadi saya dah ambil dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Variasi. Ya, ada latihan variasi. Ya, okey, saya jumpa. Sekejap start like quiz, classical. Okay, klasik. Continue. Sabar Tadi sebenarnya saya dah savekan untuk awak sebelum kelas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, copy. Sekejap banyak. Aduhai. Space. Okay. Saya rasa kalau mak awak ke ayah awak cikgu korang tahu betapa banyak arahan walaupun time cuti ni. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap saya nak share screen. Share screen. Your entire screen. Saya ambil ni, share. Saya nak sini, masuk sini. Korang masuk tak? Ada ambil tak? Ambil yang quizzes tu. Masuk dulu start latihan. Jom kita buat latihan terus Lepas tu kita habis. Okay, so kita ada 9 orang. So hari ni kita buat latihan adalah mengenai variasi. So ingat, variasi ni tajuk dia simple je tapi variasi ni dia boleh keluar soalan kebat. Okay, so basically korang just baca je buku teks. So minggu depan kita cuba masuk tajuk mutasi. Mutasi ni sikit je. Tapi saya tak boleh bagi banyak lah. Banyak tu saya takut korang jam. Okay, so kita dah ada 12 orang. So come on guys. So basically kat sini kita ada, hari ni tak ramai, kita ada 13 orang je. Okay, semua dah masuk ke? Dah Right, so saya boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay, start. Okay, so boleh mulakan. Okay, so Adeline first. Okay, saya bagi latihan ni sebabnya saya fikir dia kuis tapi sebenarnya dia ada satu kebaikannya. Kita nak tengok tadi daripada yang kita belajar tadi apa yang korang faham. Saya tak tahu ada soalan ni korang boleh jawab ke tak sebabnya dia adalah soalan ni bukan saya bina, saya ambil daripada soalan cikgu lain. So saya tak sure what's the questions. Laju. Soalan ni ada 13 Okay, so Radi, yes. Kamu Radi, wakil pula budak lelaki. Okay, yes. Adeline, Farah. And then Fatia. Ni siapa ni yang smiley ni? And then kita ada Mirza Nafisa. Kita, yay! Cash masuk. Hai. Lepas tu kita ada Yiwen. Kita ada Zarfan, come on. Razi, kenapa line tak cantik ke? Okay, Idina dah naik. Kita ada Zarfan, kita ada Mirzabi. Kita ada, okay, siapa paling atas? Kita ada Adeline. Kita ada Fatia. Okay. Kita tengok top 5 Tengok. Soalan 7. Come on. Kita tengok the question lah. Ni the question. Okay. Antara berikut yang manakah variasi selanjang? Selanjang ni yang sentiasa berubah. Mana satu yang boleh berubah? So, of course tak yang ni kan. Okay, dah ke? Sekejap nanti. Quizzes ni best tapi disebabkan dia dah glamour. Dulu masa kita awal-awal tahun lepas kita buat quizzes, saya bagi awak link. Dia tak ada deadline tau. So korang boleh main bila-bila. Tapi sekarang kalau saya bagi quizzes tu kat awak, dia bagi 1 hari je. Lepas tu dia dah expired. So
So, yelah sebab dia free kan. Wow. Wow. Okay, siapa lead ni? Okay, so sekejap, saya tengah tunggu nak habis ni. Kalau sampai stop, okay, Adlin lead. Ni saya rasa shooting kot ni. Shooting ni selalu misteri sikit. Okay. Mana Luqman? Come on guys, yang lain semua line tak elok Amalin, line tak elok Okay. Come on. Okay, semua dah dapat jawab ke? Okay, yang ni dah kot. Ui, Farah. Okay. Okay, so kita ada ni shooting lah kot yang buat smiley face ni. Kita ada Adlin, kita ada Farah, kita ada Fatia. Alright. Okay, so Tania. So kita tengok top 5. Okay, so ada lagi ke? Saya nak endkan dulu ni. Question. Okay, Fatia. Okay, Radi, wakil tunggal dengan lelaki. Mana Amsyah ni? Zarfan pun tak nampak. Amsyah malu. Okay, so saya rasa dah kot. Dah, right. So, kita end Saya dengar lagi Okay, only shoot up. Okay, right. So, dah ke belum? Kita ada 18 pemain. Okay, dah Dah lah Right, so kita end tau. Sorry siapa line yang slow. Mirza, alamak. Tapi Mirza ni. Sekejap, saya tunggu Mirza dulu. Dah Mirza? Dah. Okay, dah Saya end. Saya end. Jangan marah. Okay, alright. So, are you sure to end? Yes, saya end. Saya endkan dulu, alright? Okay. And so, kesimpulannya, tahniah. Wah, so hari ni, ini siapa ni? Shooting ke? Shooting ni awak ke? Ayo, good lah. Okay, now shooting. So, shooting first. Lepas tu kita ada Adlin. Lepas tu kita ada Radi. Alright, okay. Tahniah. Now, mastery plan. So saya tengok kat sini. Review the questions. Alright, so kita tengok the review the questions. So saya buat laju-laju tau. Saya buat untuk orang yang tak ada line. Antara berikut yang manakah contoh variasi selanjar? So, jawapan awak apa? Jawapan awak tengok kat sini. Jawapannya adalah height, ketinggian. Betul? So, ramai yang jawab ketinggian. So, tak ada masalah soalan ni. Kemudian dia kata kat sini, penyataan yang manakah yang betul mengenai variasi tak selanjar? Tak selanjar. Kat sini merupakan kuantitatif, salah. Dia tak boleh diukur. Contohnya adalah ketinggian, salah. Dia adalah mempunyai ciri-ciri dalam variasi ini adalah jelas kot. Yes or no, jelas, betul. Dia mengaruhi oleh faktor genetik dan juga persekitaran. Salah, sebab dia hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Kemudian, kat sini. Which of the following, antara yang berikut yang manakah mewakili selanjar, sentiasa berubah. So, sentiasa berubah ni lah, B lah, ketinggian nampak. Kurus gemuk. Kalau yang ni bercuping tak bercuping. Yang ni adalah thumb. Awak punya thumb tu awak boleh ada yang thumb lurus, ada thumb tu dia boleh bengkok sikit. Saya punya thumb tu macam lurus. Ada ke yang jenis dia punya thumb ibu jari tu fleksibel? Kemudian, antara variasi berikut yang manakah disebabkan oleh faktor genetik? Okey, kumpulan darah. Okey, kemudian ciri manakah yang mewakili variasi selanjar, sentiasa berubah ketinggian? Senang Kemudian, antara berikut yang manakah contoh variasi tak selanjar? Mana soal jawabnya ni? Tak selanjar. So jawapannya adalah blood group dan juga kebolehan menggulung lidah. And then, tengok soalan 7. Pokok mangga mempunyai daun pelbagai saiz. Okey, pokok mangga berapa saiz? So jawapannya adalah A. Yes, ini adalah variasi selanjar. Actually, okey, saya bagi awak tau. Yang ni amali tau. Actually, zaman saya dulu, diorang balik pada zaman saya sekolah masa bio dulu tau. Masa saya bio, sampai sekarang saya ingat tau. Tahu tak soalan amali saya apa? Soalan amali saya, dia bagi saya daun. Saya tak tipu. Dia bagi saya satu plastik daun.
and then saya kena ukur daun tu, lepas tu saya kena buat graf. So soalan macam ni pun dia boleh keluar tau. Okay, ataupun dia bagi kacang. So awak ingat amali 15 markah tak susah mana tau. Dia paling penting adalah awak pandai cari dia punya data. So sementara saya tengah ingat, dia boleh keluar soalan ni, dia ambil mana-mana daun, dia letak dalam satu plastik, so korang kena ukur. Tak susah pun. So basically amali dia tak susah. Cuma awak kena tahu kalau daun-daun ni variasi selanjar ke tak selanjar. Kalau korang dapat graf yang macam ni, of course lah itu adalah variasi selanjar. So ni boleh keluar amali soalan ni. Okay, satu trait pada manusia. Apakah trait P itu? Ini adalah variasi selanjar. Sebab ini kan tadi kan taburan normal ataupun graf loceng. Soalan dia senang je ni. Ni ciri dia adalah jelas. So adalah kumpulan darah. Okay, yang ini adalah yang menyebabkan variasi pemisahan kromatik persenjawaan. Okay, antara berikut yang manakah tidak menyebabkan okay. So jawapannya adalah pemisahan kromatik kembar, bukan. Sebab yang ini pindah silang profasa 1, persenjataan secara rawak, betul. Penyusunan kromosom secara bebas, which is betul. Ini masa metafasa 1. Alright, ini kebolehan mengguna lidah adalah genetik. Soalan dia okey lah, not bad. Ini adalah ciri pernyataan berikut yang manakah tidak benar mengenai variasi. Benar, betul mengenai variasi selanjar. Okey. Ciri-ciri dalam variasi ini tergolong dalam kategori-kategori yang ketara. Kemudian grafik jenis apakah yang digunakan untuk variasi tidak selanjar adalah bar chart. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Sebelum tu saya buat macam biasa. Saya buat full kat tepi tu. Stop sharing. So one more time. So saya tengok full kat tepi tu. PDPR pada hari ini tau. Refleksi dah saya tulis Okay, saya ambil satu soalan adalah refleksi. Refleksi. Okay. Kelas hari ini. Yang tak dapat masuk kelas ni tak apa. Saya rasa nanti korang boleh tengok video 30 hingga 49%. Korang tengok korang punya level sampai kat mana. Saya suka ni tau sebab saya boleh tahu saya ajar macam mana. Sebabnya saya tak naklah saya macam short sendiri. Saya rasa macam saya ajar bersungguh-sungguh tapi sebenarnya korang tak faham apa. Yang tu trust lah. Sebab again tau, saya ulang lagi sekali, yang nak pergi SPM awak, bukan saya. Saya ni macam coach. Saya duduk dekat luar je, kat tepi je. Jelas sekali. 80 hingga 89%. And finally adalah 90 hingga 100%. Dan option, so, sekejap. Okay, launch. Okay, so awak boleh jawab pool kita untuk hari ini. Okay, satu lagi pool ni untuk kelas UM. Korang nak kelas tambahan malam ni ke tak nak? Atau kita nak tangguh? Saya rasa macam tak patut betul lah waktu Merdeka ni saya buat kelas sampai 2 kali. Tak yalah saya decide malam ni punya kelas cancel lah. Nanti saya fikir hari lain. Kita buat hari lain. Saya rasa macam Merdeka tapi saya buat kelas ni macam tak bagi korang merdeka je. Lepas tu dah lah tak merdeka. Lepas tu jumpa saya 2 kali pula tu dalam satu hari kan. Saya rasa macam tak patut betul saya berlaku kejam dekat awak. Banyak-banyak hari untuk berlaku kejam. Hari ni saya berlaku kejam kat awak. Macam tak patut. So saya tukar hari lain lah. Saya tukar hari apa nanti hari Isnin minggu depan kot. Hari Isnin minggu depan lah. Saya ganti hari Isnin minggu depan. Okay. Right. So saya ganti boleh kelas tambahan. Boleh saya ganti Alright, so Alhamdulillah. Okay, now so hari ni ada 19 orang yang vote, terima kasih. So Alhamdulillah 20 orang yang masuk kelas hari ni, semua 100% kefahaman awak, refleksi awak hari ini 50% faham tajuk ni. Dan yang paling best sekali, 11 orang boleh faham antara 80 hingga 89%. Dan ada 2 orang yang boleh faham antara 90 hingga 100%. So, itu sahaja untuk hari ini. Untuk kelas tambahan nanti saya akan buat untuk awak. Saya rasa saya ganti minggu depan kot. Saya rasa macam hari ni saya bagi korang bercuti lah. Korang bagi masa kat saya ni, untuk saya macam mana?
Korang bagi masa 1 jam lebih untuk kelas ni pun saya dah syukur Alhamdulillah. So, do you have any question? Ada masalah? Tak. Tak ada. So, terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Terima kasih atas masa awak selama 1 jam 10 minit. Terima kasih kerana sudi pinjamkan masa awak. So, saya rasa saya tak nak kacau awak hari ni dah. Semalam ni punya kelas so saya cancel. So, enjoy awak punya merdeka dengan cara awak sendiri. Tak semestinya kena keluar. So, anything just buatlah something benda yang awak suka hari ni. So kita tak ada homework, itu saja kerja kita. So, kita boleh lah bersurai semua. So, terima kasih.